Secara ringkas pecahan ilmu fardu ain untuk ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Tak banyak pun. Bab tauhid kena belajar 3 perkara. Yang pertama kena belajar ketuhanan, tentang Tuhan, iaitu ulama meletakkan muktamad 13 sifat yang wajib bagi Allah, 13 sifat yang mustahil lawan dia, dan 1 sifat yang harus. Itu aja. Setengah ulama kata 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus bagi Allah. Tak kisahlah 13 dengan 20 tu sama je sebenarnya. Okey. Lepas pada tu 1 selesai. Ambil 20 lah, senang. 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang harus bagi Allah. 41 tadi itu dia panggil kenal Tuhan, maka itu tauhid. Tapi tak habis lagi, itu baru 1. Yang kedua kena kenal Rasul, Nabi. Sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil, dan sifat yang harus. 9 ada kat situ. Jadi 41 tambah 9, 50. Dah 2 dah. Lepas tu yang ketiga kena belajar tentang sam'iyat, perkara-perkara gaib, perkara-perkara langit. Apa dia? Contohnya syurga, neraka, azab kubur, padang mahsyar, mizan, titian sirat. Itulah semua tu. Yang cerita yang akan datang masa kiamat nanti. Itu juga adalah tauhid. Selesai 3 tadi, selesai tauhid. Tak banyak pun. Ulang balik 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. 41. 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. 9. Jadi 50. 1. Selesai. Kemudian tahu berkaitan dengan perkara akhirat. Perkara akhirat, iaitu hari akhirat, hari kiamat, padang mahsyar, apa-apalah yang akhirat adalah kolam Nabi, haud Nabi, titian sirat, syurga, neraka, dosa, pahala, timbangan yang berlaku yang akan datang, yang akhirat. 3 tu, maka selesailah tauhid. Selesai tauhid. Okey. Kemudian fiqh. Fiqh ni fiqh ni pula ilmu yang kita kena buat. Itu yang fardhu ain. Yang kena buat. Yang kita kena beramal, kita kena buat. Contohnya semayang kan wajib. Maka semayang, belajar semayang wajib. Nak semayang kan wajib wuduk, maka wajib belajar wuduk, fardhu ain. Nak semayang kan wajib suci daripada hadas besar, wajib belajar mandi hadas. Lepas tu nak semayang kan kena suci daripada najis, wajib belajar najis. Tu lah yang berkaitan dengan semayang tadi. Lepas tu kan nak semayang kan wajib tutup aurat, wajib belajar aurat. Apa yang kita nak amal, yang wajib. Apa yang wajib? Rukun Islam tu lah. Mengucap 2 kali syahadah, kita dah Islam, settle. Semayang, yang berkaitan dengan semayang semua wajib fardhu ain. Nak semayang tu kena ada apa? Nak kena apa? Nak kena tutup aurat, maka belajar tutup aurat tu jadi wajib. Macam tu lah semayang. Lepas tu zakat. Zakat juga, zakat fitrah lah. Kalau kita tak ada meniaga sangat, zakat fitrah. Sekadar zakat fitrah je, sikit aja belajar. RM7 bayar. Kalau kita meniaga, kena belajar zakat perniagaan. Kalau kita meniaga emas atau kita emas, berkaitan dengan emas, kena belajar zakat emas. Kalau kita bela binatang, kena belajar zakat binatang. Bagi orang lain, zakat binatang bukan fardhu ain bagi dia sebab dia tak bela. Bagi dia adalah fardhu ain sebab dia bela binatang. Begitulah. Itu zakat. Kemudian puasa. Puasa wajib belajar sebab nanti wajib puasa Ramadan kan? Itu fardhu ain. Jadi, perkara yang membatalkan puasa fardhu ain semua tu. Kemudian apa satu lagi? Haji. Haji, bila nak pergi haji baru fardhu ain. Belajar. Ketika tak pergi lagi, tak wajib lagi lah. Bila nak pergi dah ni, masa tu baru belajar. Jadi untuk mudah belajar awal. Gitulah. Jadi itu fardhu ain. Fardhu ain fiqh. Fardhu ain fiqh ni fardhu ain yang kita nak buat. Yang kita nak buat hari-hari. Kita nak pergi kerja. Maka kita wajib belajar hukum hakam fiqh berkaitan dengan kerja. Iaitu dari segi muamalat dia, boleh curi tulang ke, curi masa ke, macam mana nak punch card, yang berkaitan dengan fiqh halal haram. Sebab kita kerja. Bagi orang yang tak kerja, bukan fardhu ain bagi dia. Kalau dia nak berniaga, dia kena belajar jual beli. Sebab dia nak hari-hari nak berniaga ni, nak jual beli, maka muamalat wajib dia belajar. Tapi kalau dia bukan peniaga, tak wajiblah belajar muamalat. Tapi sebenarnya wajib juga. Bila dia nak beli,
bila nak beli, kan ada akad apa semua, jadi kena belajar jugalah kadar yang dia nak buat. Macam itulah juga munakahat. Sebab dalam fiqh ada 4 rubuk. Pertama, ibadah, sebut dah tadi. Yang kedua, munakahat. Yang ketiga, muamalat. Yang keempat, jenayah. Itu dalam fiqh. Yang wajib belajar, semua ke? 4-4? Ya, semua. Tapi semua yang kita kena mengena dengan dia, yang kita nak buat. 4 ni. Bab ibadah, tak adalah. Apa yang kita wajib buat, yang tu yang wajib belajar. Bab muamalat, apa yang kita nak berurusan, jual beli apa semua, yang tu kita wajib belajar. Bab munakahat, kalau kita nak kahwin, wajib belajar. Kalau kita tak nak kahwin, tak wajib belajar munakahat. Nak belajar apa? Tak ada isteri. Jadi munakahat tentang apa yang kita nak beramal tentang munakahat. Jenayah, kalau kita ada kena mengena dengan politik kena belajar. Sebab kita nak beramal. Jadi fiqh ni ada 4. Ibadah, muamalat, munakahat, jenayah. Dan bukan semua wajib belajar. Yang kita nak buat hari-hari, itu yang kita wajib belajar. Tu fiqh. Tasawuf pula tak banyak, 10 je. Sifat terpuji, 10 sifat terpuji, dan sifat terkeji. Itu yang fardu ain. Belajar nak terapkan hati, masukkan dalam hati sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat yang terpuji, sabar, khusyuk. Tu sifat-sifat terpuji tu. Sabar, ikhlas, semualah sifat-sifat terpuji. Dan nak buang sifat-sifat terkeji, wujud, takabur, sum'ah dan sebagainya. Itu tasawuf. Kadar yang 10 aja. Kadar yang kita nak beramal. Kita nak beramal semata-mata. Cukup 3 ni, habis, selesai. Tak banyak sebenarnya. Sebenarnya tak banyak. Kalau belajar sungguh-sungguh, tak sampai setahun. Belajar full time, bukan part time. Full time. Tak sampai setahun, selesai full time. Tapi full time kena belajar, siang malam full time. Tak sampai setahun. Kita hidup apa biasanya 70 tahun 80 tahun meninggal lah. Cuma ambil setahun aja full time untuk belajar, untuk beramal 80 tahun tu. Sikit sangat. Tak banyak. Tapi orang tetap juga tak nak belajar fardu ain.